الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka kasihkan kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang saleh, ya Allah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah hayat kami dengan pengakhiran yang mulia, ya Allah. Jangan dikau akhiri hayat kami dengan pengakhiran yang hina, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan petunjuk Allah lah, ya, hidayah Allah, dengan pertolongan Allah ataupun kita sebut sebagai inayah Allah, serta taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang Allah bagi kepada kita, petunjuk dan juga peluang lah, ya, sehingga dalam ramai-ramai kawan-kawan ibu ini, Allah masih pilih kita untuk kita membaca Al-Quran, ya. Bukan senang, ya, untuk kita istiqamah dengan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita baca surah Yadah, kita baca surah Waqiah pada malam hari, baca suratul Muluk pada setiap malam. Tak semua orang diberi kekuatan oleh Allah. Jadi kita boleh baca ni bukanlah semata-mata kerana kita ini baik, ataupun kita ini rajin, ataupun kita ini juruh kata orang Kelantan. Tetapi ini semua adalah kehendak daripada Allah, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah ibu-ibu, ya, pada malam ini insya-Allah kita tadabbur satu dua ayat lah, ya, yang penting, ya, mudah-mudahan memberi memberi kekuatan dah kepada kita dalam kita menelusuri kehidupan ini, ya. Saya tak ambil semua ayat-ayat yang penting pun, saya cuma pilih satu dua ayat yang untuk kita tadabbur, mudah-mudahan memberi manfaat lah, ya, kepada diri kita, kepada motivasi kita untuk melakukan amal yang baik, ya. Mudah-mudahan daripada sehari ke sehari itu amalan kita bertambah baik, pahala kita bertambah banyak. Itulah yang kita harapkan, ya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita tengok satu ayat ringkas, ibu-ibu, daripada suratul Qasas, ya. Ayat yang ke berapa ni? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Mana-mana yang ada mushaf boleh buka, yang ada tu Quran terjemah pun boleh buka, ya. Mana yang tak nak buka mana-mana, cuba tengok dekat skrin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini kisah ibu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Muka surat berapa, ya? Muka surat berapa tu saya tengok, ya. Suratul Qasas. Suratul Qasas. Tak apa, kita pelan-pelan, ya. Mana suratul Qasas ni? Juzuk yang ke-20, muka surat 386. 386.
Betul 386. Terima kasih Puan Sharifah. Ayat yang ketujuh, mana ayat kedua daripada atas lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa supaya susuilah ia, makna susuilah Nabi Musa alaihi salam ketika masih bayi. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah ia, letakkanlah ia, alirkanlah ia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Ini kisah apa ni? Kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa masih bayi. Nabi Musa ni lahir dan tinggal kat mana ibu-ibu? Tinggal di Mesir kan? Ramai saya ingat dalam ni yang pernah pergi ke Mesir ni kan? Pergi tengok piramid. Ada juga yang masuk ke muzium di Kairah tu, pergi tengok Fir'aun, Ramsis yang kedua tu kan. Ramsis yang kedua tu ialah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun gelaran bagi raja Qibti lah, kerajaan Mesir dulu. Jadi Fir'aun ni ramailah gelaran-gelaran dia kan. Jadi salah seorang Fir'aunnya ialah yang hidup di zaman Nabi Musa, namanya Ramsis yang kedua. Kalau pergi ke Muzium Kairah tu, ada lagi mumia dia, mayat dia. Mayat Fir'aun yang zaman Nabi Musa yang diawik tu kan, yang ditenggelamkan oleh Allah dalam sungai, dalam Laut Merah tu. Kemudian Allah nak tunjukkan kepada kita kekuasaan Allah. Hari ini masih lagi kita boleh melihat Fir'aun yang diceritakan dalam Quran. Betapa benarnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini lahir di Mesir. Macam mana Nabi Musa? Kan kita tahu Nabi Musa ni Bani Israel. Macam mana Bani Israel tu duduk di Mesir? Kan dia duduk dakwa dia bumi Palestin tu bumi Israel. Al-Ardul Maw'ud. Bumi yang dijanjikan. Kenapa sampai ke Mesir? Kalau kita tertanya juga, betul ke kisah ni Mesir? Ya, kisah ini di Mesir diceritakan oleh Allah. Macam mana dia orang boleh berada di Mesir, keturunan Bani Israel? Kan sebelum ni kan kita dah belajar kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dibawa adik-beradik dia, ayah dia Nabi Yaqub pindah ke Mesir. Asalnya memanglah kan dia macam ni, ibu-ibu kan kita dah belajar antara bapa kepada para anbiya lah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim asal daripada Ur, kerajaan Babylon, Mesopotamia yang bahagian bawah tu. Kemudian dia bergasar, dia ada masalah dengan Namrud, kemudian dibakar dan tak boleh tinggal di Babylon lah. Terpaksa hijrah ke kerajaan yang kedua, kerajaan lain, iaitu kerajaan Mesir, dan dia tinggal di Kanaan, Palestin pada hari ini. Daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail, kan? Nabi Ismail keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dia. Kemudian daripada isteri yang bernama Siti Sarah lahirnya Nabi Ishaq, kan? Nabi Ishaq ada anak namanya Nabi Yaqub, kan? Yaqub itu namanya Yaqub dan nama keduanya ialah Israel. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Antaranya Nabi Yusuf alaihissalam.
Kan kisah Nabi Yusuf tadi dibuang oleh adik-beradik dia dalam perigi dan diambil oleh saudagar, kan, pedagang yang ulang-alik daripada Mesir dan sebagainya. Kemudian dijual di Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf tinggal di Mesir, kan. 22 tahun selepas itu, ringkas cerita, adik-beradik Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub sendiri hijrah ke Mesir. Daripada adik-beradik Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub yang bernama Levi, daripada keturunan Levi itulah turun sampai kepada Imran, ayah Nabi Musa. Kemudian Imran, lepas Imran ialah Nabi Musa alaihi salam. Lamalah kisah tu, semua cerita ringkas je lah, kan. Jadi Nabi ketika di zaman Nabi Yusuf, Bani Israel diterima oleh kerajaan Mesir. Apabila dinasti itu mula berubah, di zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun Ramses yang kedua memerintah Bani Israel yang tinggal di Mesir, yang anak-anak Nabi Yaqub tu tadi dan keturunan dia, sampai di era Nabi Musa alaihi salam menjadi bangsa kelas yang kedua lah, menjadi hamba dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir ini, disebut bahawa Fir'aun pada ketika itu sangat memusuhi Bani Israel dan mengarahkan supaya melakukan pembunuhan kepada anak-anak lelaki Bani Israel. Kerana merasa khawatir orang-orang Bani Israel akan memusnahkan bumi Mesir itu. Maknanya kerajaan Fir'aun akan dimusnahkan oleh Bani Israel. Risau dia juga, kerajaan dia besar, kan. Jadi, apa yang berlaku? Dia buat satu enactment, satu ketetapan. 2 tahun sekali, dia akan bunuh bayi lelaki yang lahir dalam kalangan Bani Israel. Ada 1 tahun yang dia katakanlah dibiarkan, tahun yang kedua dibunuh, tahun ketiga dibiarkan, tahun keempat dibunuh. Dalam tafsir Ibnu Kathir disebut sedemikian. Kebetulan Allah nak uji, ketika ibu Nabi Musa ini mengandungkan Nabi Musa alaihi salam. Di depan saya ni kebanyakannya kaum-kaum ibu, kan. Ketika mengandung, pada ketika itu tahun tersebut merupakan tahun kalaulah lahirnya anak lelaki dalam kalangan Bani Israel, sudah tentu lahir je akan disembelih dan dibunuh. Jadi risaulah mak Nabi Musa, kan. Allah bantu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun setiap ibu yang hamil akan akan ada tentera petugas yang akan cek, kan, siapa yang pregnant, akan ada data dia. Bila bersalin je akan dikesan. Kalau lelaki bunuh. Jadi takut mak Nabi Musa, takdir Allah bersalin, lahir lelaki. Allah, lagilah risau nak buat macam mana, kan. Tapi itulah Allah nak ajar, nak didik kepada kita. Allah kata wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Walaupun dalam ayat ini disebut wa auhayna, kami wahyukan, kalau nak cemahlah, kan, tapi tidak bermaksud wahyu, kerana wahyu itu untuk para nabi. Nabi ini hanya dalam kalangan kaum lelaki, ya. Jadi Ummi Musa itu ialah wanita. Jadi Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, bila dah lahir tu, kalau orang tahu ni habislah, kan. Macam mana supaya tak nak dia menangis. Bila menangis, jiran-jiran mungkin tahu, mungkin ada mata-mata yang akan memberitahu kepada tentera Fir'aun. Akhirnya, apa yang berlaku? Allah yang ilhamkan. Ni perkara yang baik, petunjuk yang baik disebut sebagai ilham. Allah yang bagi semua tu. Yang pertama, an ardi'i, kamu bagi susulah kepada anak kamu, susuilah susu badan kamu tu. Kenapa disusui? Kan bila disusu, bayi tu akan tidur, tidak akan menangis, tak ada orang akan tahu, kan.
Dalam beberapa riwayat menyebut berapa hari ni, 1 hari, 2 hari, 2-3 hari berada di pangkuan bunda Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihi salam, dalam keadaan yang takut, bimbang kalau orang tahu, tetapi macam mana nak buat. uh, Allah memberi petunjuk yang kuat. Apa dia? Dalam ayat tu, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Kalaulah kamu rasa khawatir, takut ni kalau budak ni menangis, dirantahu, dilaporkan kepada tentera Fir'aun, akan diambil, akan disembelih, akan dibunuh. Allah kata, Allah ilhamkan, Allah campakkan dalam hati immat Nabi Musa ini satu petunjuk yang ganjil. Apa dia? Kamu hanyutkan ke sungai Nil. Allah. Depan saya kan ibu-ibu semua yang dah ada anak, ada cucu. Kita faham perasaan orang ibu apabila melahirkan anak. Kemudian Allah, ini adalah ilham daripada Allah, petunjuk daripada Allah yang kuat, yang kita perlu patuhi. Kan? Kemudian Allah pesan lagi, bila kamu hanyutkan ke sungai, wala takhafi, jangan kamu takut, wala tahzani, jangan kamu sedih. Kan? Allah bagi 2 arahan, susuilah anak tersebut, kemudian hanyutkanlah ke sungai. Itu arahan. Oh, dia buat arahan tersebut. Kemudian buat kedua-dua arahan. Kemudian larangan Allah yang kat sini apa dia? Wala takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inni raduhu ilaiki, sesungguhnya aku akan kembalikan semula Nabi Yusuf itu kepadamu, wahai Nabi Musa kepadamu, wahai emak Nabi Musa, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ia sebahagian daripada para rasul. Ibu-ibu ya, apa sahaja perkara yang baiklah, perintah daripada Allah, yang Allah perintahkan kepada kita, dan semua orang boleh buat perintah tersebut. Ujian kepada mak Nabi Musa ini beratlah. Kalau kita memang tak mampu, kita nak buat, kan? Tapi mak Nabi Musa ni kekuatan Allah bagi pada dia. Hidup dalam suasana yang sangat getir, Allah bagi kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu mak Nabi Musa. Kita tidak akan laluilah keadaan tersebut, kan? Tetapi dalam masa yang sama, kita juga melalui keadaan-keadaan yang lain yang kita boleh ambil tadabbur. Ya? Antaranya ialah Allah ada memerintahkan kita banyak perkara yang fardu, dan Allah melarang kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dan ditegah. Jadi untuk kita boleh melakukan suruhan Allah, memerlukan kekuatan. Kekuatan itu apa dia? Antara kekuatannya ialah petunjuk dan hidayah daripada Allah tersebut yang saya sebut di awal tadabbur kita tu, kan. Maknanya kita boleh mengaji Quran, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh bersedekah, kita boleh buat benda baik. Bukan semata-mata kita ni baik, tetapi adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya selalu pesan, dan banyak kali saya ingat dalam kuliah-kuliah saya pesan untuk diri sendiri ni sebenarnya, kan. Kita kena minta supaya Allah bantu kita untuk Allah memberi ilham, memberi petunjuk dan menganugerahkan taufik untuk kita melakukan amal soleh. Sebab itu jangan lupalah setiap kali lepas sembahyang ataupun sebelum daripada kita bagi salam selepas sembahyang, doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tu, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah. Kita minta dengan Allah supaya Allah tolong kita. Kadang-kadang malam-malam macam ni kita duduk ramai-ramai, kita rasa kuat untuk baca 3 surah. Tapi kalau kita seorang-seorang, macam mana tak agak-agak ada kekuatan? Belum tentu. Tapi kenapa kita boleh buat? Allah yang bantu kita. Sebab itu minta dengan Allah, ya Allah bantulah aku ya Allah ala zikrika, untuk aku sentiasa ingat padamu ya Allah. Ingat pada Allah tu macam mana ibadah kita tu lah. Sama ada kita sembahyang sunat, sembahyang fardu, kan kita sembahyang dengan khusyuk, dia ingat pada Allah, itu salah satu ingat pada Allah. Apa lagi, kita berzikir, kita ingat pada Allah. Bukan senang ibu-ibu kita nak sebut subhanallah, subhanallah, bukan senang. Kita, walaupun ringan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kalimatani, thaqilatani, khafifatani indal lisani, thaqilatani indal mizani, dua kalimah yang ringan kita sebut di bibir kita, di mulut kita, tapi berat pahalanya di sisi mizan timbangan Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada kita sebut hari ni, belum tentu kita boleh sebut. Istighfar kita, selawat kita, belum tentu kita boleh sebut. Kita boleh sebut tu tadi sebab apa? Allah yang bantu kita untuk ingat pada Allah. Jadi kita minta, wa syukrika, ya Allah bantulah aku ni untuk bersyukur padamu ya Allah, nikmat kamu bagi ni banyak ya Allah, kan? Orang lain ramai yang dah pergi, tapi kamu bagi nikmat umur pada aku boleh lagi baca Quran. Kawan-kawan ramai yang duduk hospital, kan? Aku boleh lagi duduk kat rumah, boleh sembahyang sambil berdiri. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dah 10 tahun sembahyang atas kursi, kan? Kita boleh sembahyang macam biasa. Itu Allah, kena bersyukur. Kenapa kita tak bersyukur? Antaranya kita tak minta supaya Allah bantu kita untuk bersyukur. Wa husni ibadati, ya Allah bantulah aku untuk memperelokkan amal ibadah aku. Minta dengan Allah, minta dengan Allah. Kerana Allah yang akan mencampakkan ilham kepada kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah melorongkan jalan kepada kita, memberi taufik kepada kita sehingga kita boleh mengaji Quran, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh puasa sunat, kan? Sentiasa memperelokkan amal ibadah kita. Bila kita ini dah boleh buat benda baik, jangan kita rasa bahawa itu semua kerana kita ni baik, kerana kita ni lebih baik daripada orang lain. Bukan, kerana Allah yang membantu kita. Allah pilih kita. Jadi dalam kita tadabbur ayat ini, kita tengok bagaimana ibu Nabi Musa ini diberi ilham oleh Allah melakukan perkara yang perintah Allah yang amat berat. Allah tak perintahkan kita dengan perintah yang berat seperti ini. Allah perintahkan sikit je, tapi tak ramai kita yang boleh buat. Maka kita kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya sentiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Jadi akhirnya, kesimpulannya, kita sama-samalah minta selalu supaya bacalah doa ni selalu ibu-ibu ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memperelokkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Jadi saya kira memadailah dulu kot ya. Sedikit tadabbur pada malam ini, mudah-mudahan memberi semangat lah ya kepada kita dan memberi satu lorong usaha kita untuk memperbanyakkan doa supaya Allah membantu kita untuk ke arah yang lebih baik ya. Jadi saya kira membaliklah setakat ini ibu-ibu ya untuk malam ini, insya-Allah. Panjang umur, kita akan jumpa lagi dalam tadabbur yang lain. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala yang terkurangnya secara bahasa dan adatnya disandarkan pada kemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa perempuan tutup baik.
Sabar perempuan, tutup mic sekejap. Opah cakap sikit je. Sebab Ustaz ada lagi bersama kita. Jadi Alhamdulillah atas apa yang Ustaz bagi peringatan tadi dan tentang doa tadi. Kalau ada yang dah salin, kita start amalkan lepas ni. Setiap kali doa lepas sembahyang, kita mula. Ustaz, Opah tak buka kamera ni sebab line tak berapa elok. Nanti hilang dan suara jadi putus-putus. Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi peringatan lagi pada kita pada malam ini dan juga telah membimbing kita membaca 3 surah yang kita baca pada setiap hari. Dan perempuan, diingatkan lepas ni kita akan tutup bacaan kita dengan surah Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Jadi yang ke lapangan, lepas ini jangan balik, jangan keluar dululah, stay duduk kekal di dalam line ya. Okey Ustaz, untuk itu kita mohon Ustaz tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Okey, baik, kita tangguhkan dulu slot kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.